Assalamualaikum. Hari ini sebelum kita sambung pembelajaran kita seterusnya, saya nak bincang sedikit tentang latihan yang sebelum ni. Saya nampak ramai pelajar yang hantar pada saya. Dia saya semak, dia kurang banyak salah di sini. Sebab apa? Soalan A tu dia betul, soalan B dia betul sebab dia tanya soalan nilai rintangan. Soalan C dia salah, dia jawab nilai rintangan juga. Sepatutnya nilai suhu. Jadi, bila awak nak jawab soalan, pastikan baca soalan betul-betul. Dia nak tanya apa? Kalau dia nak tanya nilai suhu, maknanya nilai suhu. Bukan nilai rintangan. Yang ini. Kemudian soalan yang ini. Soalan yang kedua. Dia suruh tentukan nilai bagi dua pembuluh limbah. Sama ada dia hubungan antara Y dengan X tu. Tentukan yang mana, ramai buat jawapan saja. Tak ada jalan kerja. Matematik kena ingat jalan kerja mesti ada. Jalan kerja tu mesti ada markah. Kalau soalan tu 2 markah, yang pertama tu mesti jalan kerja. Jadi macam mana awak boleh cakap Y tu berubah secara langsung dengan X? Mestilah berdasarkan jadual. Maksudnya berdasarkan nilai. Kalau tak buat jadual penuh macam ni pun, buat jadual daripada sini pun boleh. Maknanya buat kira jadual ni sebab soalan dah ada kan, sambung saja. Kita nak tahu dia berubah secara langsung ke tidak. Bila kita buat bahagikan dia, Y per X, kita dapat nilai yang sama. So kat sini. Dan tulis nilai hubungan. Satu lagi, saya suruh nyatakan juga Y per X kuasa 3 tu berubah secara langsung atau tidak. Yang terakhir yang saya nak tegur paling banyak yang ramai salah adalah graf. Pertama sekali bila kita nak buat graf, ini graf yang saya bagi, ada pelajar buat dekat guna graf yang saya bagi, ada pelajar dia guna buku petak je. Siapa yang buat dalam buku petak dengan mostly betul lah. Kecuali dia silap dekat sini. Dalam soalan dia tak sebut Y. Awak buat Y, salah lah. So awak kena tulis P. Skala ni pula. Ni dah betul. Skala ni sebelah sini mesti sama. Kalau dekat sini awak buat jarak dia, besar ni adalah 2. So naik ke atas ni 2. Mesti sama. Dia tak boleh tiba-tiba kat sini 1, lepas tu 2, lepas tu 4. Tak boleh. Mesti skala yang sama. Kalau awak nak buat, katakanlah kat sini, awak nak buat jarak yang di sini adalah 2. Maknanya kat bawah ni 1. Boleh. Tak ada masalah. Janji jarak setiap skala yang awak buat tu mesti sama. Nisbah skala tu. Sama juga dengan X. Kat sini X. Di bawah ni nilai dia. Lepas tu, markah pertama dekat skala. Skala markahnya K1. Yang kedua, markah dapat bila awak plot titik. Plot titik biasanya dapat 2 markah. Plot titik dapat 2 markah. Kita balik sekejap. Skala K1. Plot titik. 2 markah biasanya. Dia tengok pada bilangan titik. So kat sini kalau tak silap saya titik dia kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik kan. So kalau nak dapat 2 ni mesti betul 5 titik. Kalau awak dapat at least awak betul 3 saja, awak ada salah, awak akan dapat 1 je markah. Kalau 3 je yang betul, 1 markah. Jadi dapat K2. Markah yang keempat adalah bila awak sambungkan titik tadi, awak sambungkan dia, awak dapat graf yang cantik. Maknanya graf licin. Dia panggil smooth graph. Graf licin. Maknanya tak adalah bergerigi ke. Sambungan tak tersambung ke, berhenti kat sini je ke. Jadi sambung tu dapat 4. Biasanya graf ni markah dia 4 lah biasanya lah. Kalau tak 3. Ramai yang salah saya tengok dekat skala. Tapi saya tanda betul juga sebab awak bagi Chan lah. Sebenarnya kalau dalam exam, skala tu yang pertama, yang lain tu walaupun betul ke kita tak tengok dah. Skala tu mesti betul. Skala ni mesti kedua-dua ni, skala X dan skala Y tu mesti betul. Dan
kenapa bila dah buat graf, mesti ada kesimpulan dia sebab dia tanya. Tentukan sama ada P berubah secara langsung dengan X atau tidak. So kita kena nyatakan dalam kesimpulan akhir sekali. Bila kita dah dapat graf tu sampai dekat asalan, jadi dia adalah P berubah secara langsung dengan X. Okey? Jelas Okey, cikgu kita pergi sambungan hari ni. Okey, kejap Hari ni kita nak belajar 2 subtopik. 1.11 dan 1.13. Okey kejap sebelum tu saya terlupa sesuatu. Let's check. Okey. Saya dah tunjuk, saya dah terangkan minggu lepas tapi saya nak ulang lagi sekali lah. Okey. Sebab dalam soalan dia tidak dinyatakan terus dalam bentuk ni. Kebanyakan soalan dia akan nyatakan dalam bentuk ini. Ayat. So jadi awak perlu tahu, okay, kalau dia kata ayat dia Y berubah secara langsung dengan X. Y berubah secara langsung dengan X. So kat sini. Okay, itu adalah ikan ni simbol dia. Okay. So kita ambil boleh ubah, kita ada Y, kita ada X, jadi Y berubah secara langsung dengan X. Y ikan X. So kalau yang kedua Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Okay, kuasa 2X. Jadi Y ikan X kuasa 2. Sama juga yang ketiga. Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Y ikan X kuasa 3. Okay, yang keempat. Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Y simbol ikan punca kuasa 2X. Buat 2 jangan tulis. Okay, Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 3X. Y simbol ikan punca kuasa 3X. Kalau saya tukar Y berubah secara langsung dengan Z, bermakna dia akan jadi Y ikan Z. Okay, kita akan tengok dari segi ayat dan juga boleh ubah. Boleh ubah ni biasanya boleh jadi macam-macam. Okay, pelbagai. Okay, jelas kenapa saya terangkan ni? Sebab nanti kita nak selesaikan soalan pengiraan hari ini. Soalan ini banyak pengiraan. Okey, so kita sambung 1.12. Hubungan dua pemboleh ubah suatu ubahan langsung. Okey, so contoh 4 dalam buku teks muka 8. Okey, soalannya diberi M sama dengan 0.8 apabila N sama dengan 0.125. Ungkapkan M dalam sebutan N jika yang pertama M berubah secara langsung dengan N. Soalan yang kedua B, M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Okey, untuk selesaikan soalan ni, saya nak selesaikan secara serentak. Saya akan buat kiri kanan. Okey, saya nak tunjuk pada awak perbezaan dari segi dia punya pemboleh ubah. Okey, so tadi ayat yang berubah secara langsung dengan ini kita ganti dengan simbol ikan. So jadi M ikan N. Manakala B pula akan jadi M simbol ikan punca kuasa 3N. Okey, dapat? Boleh faham? Faham, boleh? cikgu. Faham Okey. Kalau tak faham, tanya buka mic tanya. Okey. So bila kita dah ada M ikan N, so kita nak selesaikan, kita akan tukar daripada hubungan bentuk ubahan, okey, kepada bentuk persamaan ubahan, ada sama dengan. So awak ingat macam ni, kalau simbol ikan, bila kita nak tukar jadi persamaan, kita tukarkan terus dia jadi, jadi sama dengan K. Ikan tu saja sama K. Jadi M sama dengan KN. Kalau B pula dia akan jadi M sama dengan K. Punca kuasa 3N.
Okay, nampak kan perbezaan dia? Okay, so sekarang ni, bila kita dah tukar persamaan, kita akan ganti nilai. So kita akan ganti nilai, M kita ada 0.8. So M tu gantikan 0.8. K tak ada dalam soalan. So K tu stay lagi tulis sama dengan K. N gantikan dengan 0.125. Okey, KN bermakna K darab N. So kita boleh tulis K dalam kurungan, letakkan simbol N tadi, N kita adalah 0.125. Okey, manakala B kita akan tulis 0.8 sama dengan K punca kuasa 3 0.125. Okay, kenapa sebelah kiri ada kurungan, sebelah kanan tu tak ada kurungan? Sebenarnya sama je. Okay, cuma kat sini ni boleh tambah kurungan. Okay, tu maknanya darab. Okay, maknanya darab. So, bila kita nak selesaikan, kita akan selesaikan macam kita selesaikan persamaan linear. So, kalau kita ada K, kita tahu dekat sini darab. So, kita nak dapatkan nilai K, kita akan bahagikan. Yang ini bahagi. So, 0.8 akan bagi 0.125. So, selesaikan, dapat jawapan dia 6.4. Okay, B pula sama juga. Jadi, kita nak K. So, kat sini operasi darab. So, bila darab alih jadi bahagi. So, 0.8 bahagi dengan punca kuasa 3 0.125. So, dapat 1.6. Okey, ini belum dapat lagi jawapan akhir. Ini baru dapat nilai K. Jadi kita nak soalan dia kata ungkapkan M dalam sebutan M. Maknanya dia nak M tu sebagai perkara rumus. Okey, so maka M sama dengan 6.4N. Maknanya tadi kita dapat nilai K dah. Nilai K tu kita ganti. Nilai K kita dapat ni ganti dekat sini. Okey, so tulis macam ni. So inilah jawapan yang terakhir yang soalan nak. Okay, manakala B, okay, sama juga. So M sama dengan 1.6 punca kuasa 3 N. Faham tak? Faham. Boleh ikut? Okey, saya ulang lagi sekali. Step yang pertama awak kena buat adalah awak perlu tulis hubungan ubahan. Okey, yang kedua tukar jadi persamaan. Yang ketiga adalah ganti nilai, lepas tu kira. Ganti nilai, lepas tu kira K, dapatkan nilai K. Bila dah dapat nilai K tadi ganti dekat nilai 2 ni, tempat yang kedua ni, ganti kat K, baru dapat jawapan yang terakhir. So ada 5 step. Okay, untuk jawab soalan ni. Ya. Yeah. Mana datangnya K tu? Mana datangnya K? Okey, mana datangnya K ni yang kita belajar sebelum ni. Kita ada hubungan ubahan. Ini memang kita tahu kan, M ikan N. So bila kita nak jadikan dia dalam bentuk persamaan, kita akan gantikan saja ikan tu sama dengan K. K tu adalah pemala, maknanya K tu nilai. Awak boleh letak simbol X boleh, Y boleh, apa-apa huruf pun boleh. Tapi kita nak biasakan pemala itu adalah K saja. Kalau tiba-tiba kita kejap-kejap tukar X dan Y, nanti kita akan confuse dengan pemboleh ubahan yang lain. So K tu datang dia sebab kita nak tukar daripada simbol ikan tu jadikan dia kepada persamaan. Dia bukan jadi macam ni. M ikan N tu dia tak terus jadi M sama dengan N. Tak. Dia mesti ada K dekat sini. Sebab kalau awak ingat sebelum ni yang graf yang kita buat graf tu. Saya tunjuk balik graf. Mana graf tadi? Dekat sini. Awak ingat tak? Awak nak dapatkan hubungan ke tidak, awak akan bahagikan Y dengan X, betul? Awak bagi, lepas tu awak semak, awak dapat sama ke tak? So yang awak kira ni sebenarnya K. So yang awak kira tu adalah K. Tapi kat sini kita terus jadi dia nombor kan? So kita nak jadikan dia dalam bentuk simbol, kita akan simbolkan dia dengan K. Faham? Faham. Okay. Kita pergi sambung Kita pergi next. Jadi dengan kata lain, paling senang awak nak faham, awak nak ingat adalah bila awak ada buat bentuk ni, hubungan ni M ikan N tu, bila awak nak tukar yang kedua ni,
terus gantikan ikan tu dengan sama dengan K. Yang lain masih sama. M masih sama, N masih sama. Oh. Macam tu. Okey? Kita tengok soalan seterusnya. Nanti akan nampak lebih jelas. Okey, contoh 5. Okey, yang ini ayat panjang. Pemanjangan spring X cm berubah secara langsung dengan jisim pemberat W gram yang ditanggungnya. Diberi bahawa pemanjangan spring ialah 3 cm apabila diletakkan pemberat sebanyak 200 gram. Ungkapkan X dalam sebutan W. Soalan ni sama dengan contoh 4. Okay, beza dia adalah ini ayat panjang. Maknanya dia tak adalah bagi katakanlah spring sama dengan XCM. Dia tak ada buat simbol sama dengan. Semua dalam bentuk ayat. Jadi awak kena kenal pasti. Katakanlah awak nampak ini. Ini awak bulatkan. So yang sama dengan dia ini bulatkan juga. Sebab apa? Yang atas tu pemanjangan spring dia X. Pemanjangan spring nilai dia pun X juga kat situ. 3 cm. So katakan W ni kita buat petak. So yang 200 ni kita buat petak juga. Kenapa dia sama? Sebab yang W tu adalah jisim. Yang 200 gram juga adalah jisim. Okay. So ungkapkan ni. So first kali kita kena cari apakah hubungan ubahan dia. So dia dah bagi dah sini. Berubah secara langsung dengan. So siapa berubah secara langsung dengan siapa? So dia yang berubah secara langsung kat depan tu akan berada di depan. So dia akan jadi X ikan double U. So dia akan jadi X ikan W. So bila kita nak tulis persamaan dia akan jadi mana? Dia akan jadi apa? X. Siapa boleh jawab? Daripada hubungan ubahan nak tukar pada persamaan. So persamaan dia akan jadi bentuk macam mana? X sama dengan KW. Pandai. So X sama dengan KW. Tu dah faham lah tu. Yang pertama sekali kena tahu dekat sini. Daripada hubungan ubahan nak tukar persamaan dulu. Okey, dah settle part ni kan. Okey, kita akan cari nilai K. So bila kita nak cari nilai K, baru kita akan gunakan maklumat ni. Yang dia bagi 3 cm. So 3 cm tu yang mana? 3 cm tu adalah panjang. So panjang kita X. So kita gantikan dekat X. 3 cm. 3 sama dengan K. K masih tulis lagi sebab tak tahu nilai K. So 200 ganti yang W. Jangan letak unit. Letak nombor saja. Nanti bila awak letak cm, awak letak gram, nanti awak confuse. Mana pun boleh ubah yang awak perlu kira. Baik. Okay, faham kat sini? Okay, kita pergi terus. So kita cari nilai K. So kita dapat K, kita akan bahagi. Macam mana saya tahu saya perlu bahagi? Kenapa saya kena bahagi dekat sini? Sebab K darab 200. K darab 200. Jadi 200 ni, kita dapat K. 200 ni kita kena alih ke kiri. So bila kita alih dia ke kiri, dia adalah darab. Bila dia alih jadi simbol bahagi. So bila dapat nilai K, maknanya K sama dengan 3 bahagi 200. So yang ini, yang bawah tu jawapan kira kalkulator. Okay, dah dapatlah 0.015. Okay, belum habis lagi sebab dia nak ungkapkan. So dia nak perkara rumus kat situ. Sorry, kenapa pula tak boleh next? Okay, so jawapan dia X sama dengan 0.015 W. Okay, boleh tak? Boleh cikgu. Jelas Okay. Nanti nak buat latihan hari ni pun bentuk macam ni juga. Okay. So kita pergi next. Contohlah 6 pula. Okay. Diberi Y berubah secara langsung dengan X. Jika Y sama dengan 0.14 apabila X sama dengan 0.2, hitung nilai. Okay. Apa makna hitung nilai? Hitung nilai maknanya cari nilai. Maknanya kita akan dapat jawapan tu adalah nombor. Kita tak dapat persamaan. Soalan nombor 4, soalan contoh 4 tadi, contoh 5, dia suruh ungkapkan. Bila dikata ungkapkan, kita akan cari dia punya persamaan. Untuk soalan contoh 6, kita akan cari dapat jawapan akhir tu dalam bentuk nombor. So jadi sebelum nak dapat nombor tu, kita kena bina dulu hubungan ubahan.
So dia dah kata Y berubah secara langsung. Jadi maknanya Y ikan X. Okay. Kenapa tak nak pergi ni? Okay. So kita dapat Y ikan X dan Y sama dengan KX. So akan cari nilai K dulu. Okay, kalau awak perasan kita ada dua soalan. Satu soalan A, satu soalan B kan. Okay, ini nilai yang diberi yang kita akan masukkan dekat sini. Okay, gantikan. Cari nilai K. Dapat nilai K, bina persamaan. Ini mesti buat. Ini mesti ada, tak habis lagi. Okay, so kita akan ambil persamaan tadi. Kita akan ganti. So kita nak nilai X, kita nak nilai Y. Kita dah ada nilai X, X5. Jadi kita ganti X5 dekat sini. So kita akan dapat Y. So yang ni kurungan maknanya darab. 0.7 darab 5 dapatlah Y sama dengan 3.5. Okay. Soalan B dia nak X pula. Dia bagi Y. So Y tu kita gantikan dia. So kita dapat X. X ni kita nak dapat macam mana? Yang ini kan darab. So kita alih, dia akan jadi bahagi kat bawah ni. So dia akan dapat macam ni lah. So jawapan dia. So untuk soalan ni, apa beza soalan contoh 6 dengan soalan contoh 5 dan 4? Dia suruh tanya hitung nilai. Bila hitung nilai, ini jawapan awak yang terakhir. Yang ini tetap kena buat. Yang ini mesti buat sebab kita nak kena tahu persamaan. Baru kita boleh cari nilai. Okey, jelas? Ada soalan nak tanya kat sini? Ada cikgu. Ada yang lain okey? Lain okey Okey. Kita pergi. Sorry, kenapa dia? Okey. Contoh 7. Okey, contoh ni ayat dia panjang. Awak nampak dia macam soalan kebat tapi dia tak adalah kebat sangat. Okey. Soalan sama macam soalan tadi. Bentuk soalan dia ada seperti contoh 6. Cuma dekat sini dia diberi ayat panjang. Okey, so kita ada luas L cm persegi ialah satu semi bulatan berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameternya iaitu di cm. Dia beri luas semi bulatan itu ialah 3.08 cm persegi apabila diameternya ialah 2.8 cm. Hitung nilai D apabila L sama dengan 19.25. Okey, dekat sini dia dah bagi awak gambar rajah. Okey, so gambar rajah yang pertama yang oren, semi bulatan oren, dia dah tulis kat dalam ini adalah luas lah. So yang atas ni adalah diameter dia. So yang hijau ni yang berdalam tu adalah luas, di atas ni adalah diameter yang mana diameter dia tak tahu. Tu kita nak cari. Okay, jadi kita perlu bina hubungan ubahan dulu. So kita ada ayat kat sini berubah secara langsung. Jadi yang duduk depan ni, ini adalah simbol apa? Apa pemboleh ubah untuk luas yang diberi dalam soalan? Boleh jawab seorang? 3.08. Bukan. Simbol pemboleh ubah untuk luas. Bukan nombor tu. Kita nak bina hubungan ubahan, kita mesti guna simbol pemboleh ubah. So untuk soalan ni, siapa yang berubah secara langsung? Duduk depan ni. Duduk kat depan ni adalah luas. So apa simbol dia? Simbol luas kat sini apa? Ni. L. Kita akan ambil L. Kita tak ambil L cm persegi. Jangan ambil unit saya kata tadi kan. Jadi kita ambil L saja. So kita ada L. L berubah secara langsung jadi L ikan. So L ikan dengan apa? Kuasa 2 diameternya. Kalau kuasa 2 diameter dia adalah D. Kuasa 2D kita akan tulis macam mana? D kuasa 2. So ini hubungan ubahan dia. So sekarang ni ada kuasa 2 So kita akan tukar persamaan jadi L sama dengan K di kuasa 2.
kita akan ganti nilai yang pertama. Okey, kenapa tak ambil yang warna hijau? Sebab warna hijau, D tu diameter kita tak tahu. Itu kita nak cari. Jadi kita akan ambil yang oren ni. Sebab oren ni dah ada dah. Luas ada, diameter pun ada. So kita ganti. So bila kita ganti, dekat sini awak kena ingat dia kuasa 2. Jadi yang ni awak kena kira dia 2.8 kuasa 2. Okey, dulu baru awak bahagi. So awak akan dapat nilai K. Kalau awak masukkan dalam kalkulator, make sure bila awak tekan pecahan ABC tu, awak tambah kurungan. Supaya awak dapat jawapan tu betul. Okey, kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan panjang. So, kalau awak dapat jawapan panjang perpuluhan, nanti awak akan bundar. So, daripada kita tulis jawapan yang panjang dan bundar, kita tulis tukar kepada bentuk pecahan. Okey, pecahan pun boleh. Dia tak semestinya K tu dapat nilai perpuluhan. Kalau perpuluhan dia pendek je dapat 0.2, okey tulis 0.2. Tak payah tukar pecahan. Tapi kalau dia penuh kalkulator awak jangan bundar. Jangan salin semua. Jangan bundar, tukar kepada pecahan. Macam mana nak tukar? Tekan shift ABC ataupun tekan ABC tu. Dia akan jadi bagi awak nilai pecahan. Okey. So dapatlah L sama dengan 11/28 D kuasa 2. Itu adalah persamaan dia. So kita nak cari nilai ni. So sekarang kita ada L. Yang hijau ni. L. So kita nak cari D, kita ganti nilai. Sama soalan sebelum ni. So dapat nilai D. Okay, dekat sini. Sebab D kita adalah D kuasa 2. Yang kita kira ni sebenarnya 49 ke bawah kita dapat D kuasa 2. So kita nak nilai D. Jadi kita kena buat apa? Punca kuasa 2, 49. So dapat nilai dia 7. Okay? Boleh? Ada nak tanya tak kat sini? Beza dengan soalan sebelum ni sebab soalan ini dia sebut dia punya pemboleh ubah yang kedua adalah kuasa 2 diameter. Jadi akhir sekali kena guna punca kuasa 2. Boleh? Boleh tak? Ada nak tanya? Cikgu. Yes. Sekejap. Kan yang apabila L persamaan 19.2.5 tu batu bla 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 yang tu. Okey, yang mana? Yang bawah. D kuasa 2 tu. Yang 19.25 kali 28. Okey, macam mana dapat darab 28 bagi 11? Yang tu. Okey. Kan kat sini darab. Okey, bila darab pecahan ni automatik kita akan pergi sebelah kanan kan, bahagi. Dia sebenarnya kalau kita nak tulis macam ni, 19.25 bahagi 11/28. Tapi kalau awak tengok kat sini, bahagi pecahan, kita tak tulis bagi pecahan kan biasa. Kita akan buat darab. So kita akan tukarkan jadi 19.25 darab 28/11. So panjangkan sikit. Macam itulah. Okey. Okey. Tapi awak boleh tekan kalkulator sebenarnya. Awak boleh tekan. Dapat jawapan ni. Boleh tulis macam ni. Nanti dapat jawapan macam ni. Tapi kena make sure kurungan. Ataupun dengan kata lain, kalau awak nak ingat, awak bawah ni adalah bahagi. 28 ni bahagi, alih darab. So pergi darab dulu. 11 tu darab, alih jadi bahagi. Sebelah bawah. Pun boleh. Faham tak? Faham. Okey, boleh. Okey. Soalan ni, kalau awak tengok, dia boleh guna kaedah lain selain daripada cara ni. Okey. Maknanya cara yang kedua saya nak tunjuk pada awak ni. Terconteng kat situ pula dah. Okey, kejap Saya kena macam mana saya nak buat? Ensure kot. Kejap Okey, play balik. Okey. Saya laju sekejap. Okey, saya nak tunjuk kaedah yang kedua. Ni kaedah alternatif. Maknanya selain daripada cara kita buat persamaan ubahan, kita boleh guna konsep perkadaran. Konsep perkadaran ni awak belajar masa tingkatan 1, tajuk nisbah, kadar dan kadaran. Awak belajar kat situ ada konsep darab silang. Kalau awak ingat. So dekat sini bila kita nak guna konsep perkadaran, kita akan labelkan
dengan L dengan D. Maknanya label ni supaya kita boleh beza sebenarnya. So yang satu ni datang mana? Okay, satu ni untuk semi bulatan pertama, yang kedua ni adalah semi bulatan yang kedua. So untuk luas satu kita akan label L1. So yang ini akan jadi D1. Okay, yang ini akan jadi L2. Sebelah kanan atas ni D2. Okay. So bila kita dah ada simbol ni semua, kita akan buat jadikan dia dalam bentuk perkadaran, iaitu nisbah. Dalam bentuk pecahan. L1 bahagi dengan D1 kuasa 2. Kenapa kena kuasa 2? Awak kena ingat dekat sini. Kita ada tadi L ikan D kuasa 2. D tu mesti tetap dengan D kuasa 2. So sebab tu L1 bahagi D1 kuasa 2. Sama juga dengan L2 bahagi D2 kuasa 2. So ini adalah bentuk perkadaran. So bila kita dah ada bentuk ni, kita ganti nilai berdasarkan daripada atas ni ganti. So sebab D kuasa 2 ni kita tak ada, kita nak nilai D ni. So kita ganti nanti dengan D kuasa 2 saja simbol dia. So kita selesaikan, kita akan guna konsep darab silang. Okay, so bila darab silang, kita akan dapat macam ni. So 49 ni pun sama, kita dapat D kuasa 2 untuk kuasa 2 kan. So kita dapat D2 tu, kita akan berpunca kuasa 2, dapat jawapan dia 7. Okay, apa beza jalan kerja perkadaran ni? Beza dia adalah awak tak bina ni, awak tak buat ni. Kalau soalan cara ubahan ni, kita akan bina persamaan ubahan. Lepas tu baru kita ganti nilai. Yang ini dia terus ganti nilai. Tapi awak kena betul di sini. Dekat sini. Kat sini kena betul. Baru boleh dapat jawapan yang betul. Kalau awak ganti kat situ salah, awak akan dapat jawapan salah. Kalau saya sarankan jawab yang ini. Okay, jawab kaedah yang pertama. Kaedah yang ubahan ni lagi mudah nak faham berbanding dengan perkadaran. Dia pelajar, dia boleh faham perkadaran, dia boleh teruskan dengan kaedah perkadaran. Bermakna dekat sini tidak semestinya soalan ni kena jawab dengan cara yang pertama. Okay, dalam maths ada banyak jalan kerja. Tapi mesti logik akal lah. Okay, boleh kita pergi next. Ada nak tanya ke dekat perkadaran ni? Boleh? Boleh. Okey, contoh 8. Okey, tempoh ayunan A saat bagi satu bandul ringkas berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 panjang benang P. Diberi bahawa satu bandul ringkas dengan panjang benangnya ialah 9 cm mempunyai tempoh ayunan sebanyak 1.2 saat. Hitung tempoh ayunan dalam saat jika panjang benang ialah 25 cm. Bermakna dekat sini dia suruh hitung nilai. Okey, hitung nilai tempoh ayunan saat. Jadi, tempoh ayunan dalam saat. Kita ada hubungannya adalah A, ikan, punca kuasa 2. Punca kuasa 2, panjang benang. Panjang benang adalah P. So kita akan dapat A ikan punca kuasa 2P. So kita tukar persamaan. A sama dengan K punca kuasa 2P. Okay. Mana 1.2 dengan 9 ni? Kat sini. 9, 1.2. So gantikan dapatkan nilai K. So dah dapat nilai K, buat persamaan. So kita akan ada A sama dengan 0.4 punca kuasa 2P. Seterusnya ganti nilai. Okay, kita ada nilai P, kita nak nilai A. Jadi kat sini darab. Okay, bila awak nak tekan kalkulator, awak tetap darab, awak tambahkan kurungan. So awak akan dapat jawapan dia 2. So A tu nilainya adalah tempoh ayunan masa. So jawapan dia, unit dia saat. Unit ni sebenarnya kalau tak tulis pun tak ada masalah. Tulis 2 je pun dah boleh betul dah. Okay. Okay, yang ini saya nak tunjuk saja. Saya dah terangkan tadi. Cara yang sama, kita juga boleh buat cara konsep perkadaran. So, dia nak tunjuk dekat awak. Boleh. Tapi, kena follow
apa dia punya ubahan. Kalau dia bagi punca kuasa 2P, so dekat bawah ni akan jadi punca kuasa 2P. Dia ganti nilai, so dia akan dapat jawapan last kali akan dapat jawapan sama juga. Dapat dia 2. Okey, boleh Faham kat sini? Nanti nak buat latihan hari ni, latihan ni nanti nak hantar hari ni. Okey, kejap lagi. Ni baru habis 1.12, saya nak sambung dengan 1.13. Okey, hubungan 3 pemboleh ubah atau lebih bagi suatu ubahan tercantum. Kalau sebelum ni saya sebut pada awak contohnya kita ada Y ikan X. Kita hanya ada 2 pemboleh ubah. Sekarang ni kita nak cari hubungan ubahan sekiranya ada 3 atau lebih daripada tu untuk ubahan tercantum. So jadi dekat sini kita nak tahu dulu apa maksud ubahan tercantum. Ubahan tercantum ialah ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab 2 atau lebih pemboleh ubah yang lain. Kalau tengok dekat sini, ubahan langsung bermakna dia ada 2 ubahan langsung, dia bercantum. Membentuk satu ubahan, kita panggil ubahan tercantum. Okey, kenapa darab? Okey, sekejap saya tunjuk kat awak kenapa dia kata hasil darab. Okey. Kalau sebelum ni kita ada 1 je, yang belakang ni tak ada. X tu, Z tu tak ada. So sekarang ni kita ada 2. So macam mana dapat 2 ni terhasilnya ubahan tercantum ni? Sorry, kenapa dia tak boleh pergi ni? Kejap ya, slideshow ni. Okey. Kenapa saya ada Y ikan X dengan Z? Sebab asalnya dia ada 2 hubungan ubahan. Mula-mula dia ada Y berubah secara langsung dengan X, lepas tu dia ada Y berubah secara langsung dengan Z. Jadi kita cantumkan 2 ubahan ni, so dia akan jadilah Y berubah secara langsung dengan X kuasa M, Z kuasa N. Okay, dia nak tunjuk pada awak sebab kita tadi sebelum ni kita ada X kuasa 2, boleh jadi X kuasa 3. So dekat sini dia punya M tu kuasa dia boleh jadi macam-macam lah. Mungkin 1, 2, 3, 1/2 boleh, 1/3 dan seterusnya. Sama juga dengan nilai N, sama juga. Jadi kita ganti sebab tu dia kata dia jadi hasil darab. Sebab dekat sini bila kita cantum, dia sebenarnya kat situ ada darab. Tapi kita tak tulis simbol darab. Okey, masih menggunakan pemalan simbol yang sama. Pemalan kita guna K juga. So Y sama dengan K, X kuasa M, Z kuasa N. Okey, kat sini lebih kepada teori. Okey, kita tengok contoh baru awak lebih faham. First kali, kita kena tahu macam mana nak menulis hubungan dengan menggunakan simbol ikan. Okey, dan juga persamaan bagi setiap yang berikut. Ikan tu saya sebut. Sebenarnya kalau dalam simbol nama sebenarnya adalah alfa. Simbol tu simbol alfa, tapi saya panggil ikan, senang nak ingat. Okey. So A macam mana nak tulis? P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2R. Kita akan tulis macam ni. P ikan, Q punca kuasa 2R. So kita gabungkan je. Kita buang simbol dan ni. Dan ni maksudnya darab. Tapi kita tak tulis simbol darab. Kita terus rapatkan dia. So dia akan jadi macam tu. So kalau kita nak tulis persamaan, ikan tu tukar jadi sama dengan K. Okay, ingat ikan tukar jadi sama dengan K. So dia akan jadi macam ni. Tengok dia nak juga. Ya Allah. Okey, so dia akan jadi P sama dengan K, Q punca kuasa 2R. Okey. B. Okey, ini jawapan B. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W dan kuasa 3X. Jadi kuasa 2W, W kuasa 2.
Kalau X tu X kuasa 3. So kita akan tulis jadi B Y ikan W kuasa 2 X kuasa 3. So kalau persamaan Y sama dengan K W kuasa 2 X kuasa 3. Okay, siapa boleh jawab soalan C? Siapa nak jawab? Boleh seorang tolong jawab. Dari tadi cikgu je jawab ni. Asal nak dengar feedback awak juga. Hello? Dengar tak? Dengar. Hello. Siapa tu yang belakang? Naufal. Naufal. Krik. Anjir. Cepat Naufal. Apa jawapan dia? Yang C. Ya. C Ya, C. Tu V kan. V Okey, V. sama dengan Kejap sebelum tu. Simbol ikan tu dulu. Hubungan ubahan dulu. warna biru tu kan. Apa dia? Yang first dulu kan kita ada 2 jawab soalan. So saya nak yang jawapan yang pertama dulu. Nombor 1 tu dulu. So untuk C tu yang pertama tu kita akan tulis macam mana? V. Lepas tu macam bentuk X tu. Ikan. V Ikan. Okey, lepas tu? Luas Lepas tu keratan rentas A. A kuasa 2. Bukan A kuasa 2? Mana ada kuasa 2 tu? Tak ada. Dia tak sebut lepas kuasa tu 2. H. A lepas tu H. Betul. Lepas tu yang nombor 2 pula V Okey, nombor 2. sama dengan A H. Tak ada K ke? K. V sama dengan K A H. Faham dah tu maksudnya. Okey, next orang lain pula. Tadi saya nampak siapa ya? Afifah. Ada Afifah? Afifah Sepia. Ada ke tak ada yang tidur Ada. Ada. Cuba jawab. D. W. Okay, W. Ikan. P. P. D. Kuasa 2 diameter tapaknya. D kuasa 2. D kuasa 2. Okay. So kan jadi betul lah tu. So kalau nak tulis dia punya persamaan dia akan jadi W. W sama dengan K. P kuasa 2. Okay, betul. Okay, dah pandai dah. Nanti boleh jawab soalan next. Okay, pergi next. Okay, saya nak tunjuk contoh juga. Okay, contoh 10. Pengiraan. Semua beza dia kat sini kita ada banyak pun boleh ubah. Cara masih guna konsep yang sama dengan kita nak jawab yang sebelum tadi. Yang mula-mula tadi kita buat latihan. Okay. So, diberi bahawa X ikan, Y kuasa 2Z. Ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z jika X sama dengan 6, apabila Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 5. So, kat sini soalan ni dia dah terus bagi pada awal hubungan ubahan. So jadi awak tak payah nak pening-pening kira. Kan? Lepas tu jadi awak terus boleh tukar kepada persamaan. Tambahkan sama dengan K. Ganti nilai. Dia dah bagi dah kat sini 6, 3, 5. Ganti dekat simbol yang betul. X tu adalah 6. Jangan terbalik. Okay. Sebab apa kena ganti? Kita nak cari nilai K. So kita dapat nilai K. Okay. Dah dapat nilai K. Buat persamaan. Ganti ni K dalam persamaan. Okay. So dah dapat jawapan. Dah lah dapat jawapan. Sebab dia nak apa? Sebab dia nak ungkapkan. Maknanya dia nak persamaan ubahan. Itu saja. Bila dia kata ungkapkan X, X ni mesti duduk di depan. Simbol yang lain semua duduk di belakang, sebelah kanan. Okay. Pergi soalan 11. Okay, ini macam soalan sains sikit lah. Okay, tenaga keupayaan graviti E Joule bagi suatu objek berubah secara langsung dengan jisimnya M kilogram, pecutan graviti G
meters ms negatif 2, kuasa negatif 2 dan kedudukannya pada ketinggian h meter. Diberi bahawa E sama dengan 197 Joule apabila M sama dengan 4 kg, G sama dengan 981 dan H sama dengan 5 meter. Tulis satu persamaan. Okay, dia nak persamaan hubungan. Jadi dekat sini kita nak tengok siapakah yang berubah secara langsung. So kita ada E. Yang pertama tu keupayaan graviti, tenaga keupayaan. So dia akan berubah banyak kat situ. Okay, ada 3, 1, 2, 3. So kita akan guna simbol MGH. Jadi kita ada E ikan MGH. Okay. So kita akan cari tukar kepada persamaan. Kita akan ganti nilai. Kita cari nilai K. Kita dapat nilai K1. So nilai K1 ni ganti dekat sini. Okay, ganti. So kita dapatlah E sama dengan MGH. Kenapa dapat jawapan sama dekat atas tu? Sebab satu nilai K, satu kita tak tulis. So ini dapat jawapan dia. Ayat panjang tapi sebenarnya tak ada pun dia suruh awak kira panjang-panjang. Pengiraan dia tu tak ada. Tapi kena faham apa soalan nak. Okay, sebab dia nak tulis persamaan sahaja. Okay, contoh 12. Masa nak habis dah ni sebenarnya. Okay, 3 kuantiti S, T dan U berubah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di sebelah. Okay, dia ada S, T, U. So 1, 2, 3. Okay. Diberi bahawa S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Hitung nilai X dan nilai Y. Kalau perasan kat sini, X ni tak ada. Y sini tak tahu nilai berapa. Itu yang kita nak cari. So kita ada yang pertama. Okay. Macam mana dia bina? Sebab kita ada berubah secara langsung dengan T. Okay. T punca kuasa 3U. So tukar pada persamaan. Kita nak cari nilai K. Macam mana dapat nilai mana kita nak pilih? Okay, kalau awak kita ada STU. So STU ni mesti semua nilai yang ada. So kita akan ambil kat sini. Ganti dekat persamaan kita. Okay, so cari nilai K. Dah dapat nilai K. Make sure paling utama dekat sini adalah bila awak dah dapat nilai kat sini. Okay, dah ganti betul dah. Make sure kira dekat sini dalam kalkulator dengan betul. Okay, boleh tambah kurungan dekat luar ni. Yang ini boleh tak darab. Yang ni pun boleh tambah kurungan lagi. Banyak kali kurungan tak apa. Janji bagi kurungan tu tutup dan buka tu dengan betul. Supaya dapat jawapan akhir tu betul. Kalau awak tak yakin, tu siapa duduk mana tu, duduk kedai-kedai mana tu kat luar motor. Sini. Cikgu nak tanya. Apa dia? Punca kuasa 3 tu nak kena tekan ke kalkulator? Ya, mestilah tekan. Kalau tak macam ni nak keluar kalau tak tekan. Okey. Punca kuasa 3 shift lah. Shift punca kuasa 2 tu. Tekan lah punca kuasa 3 tu. Kalau awak tak pasti dengan maksudnya tak kurang yakin macam ni, awak boleh kira dulu sebelah sini. Lepas tu jawapan tu baru 6 bahagi dengan jawapan yang awak dapat sebelah kanan. Ataupun kalau tak ada masalah, terus kira nilai semua sekali. Ada kalkulator yang dah advance, dia dah keluar siap-siap bentuk pecahan kan. Tu lagi senang. Kalau yang siapa tak ada, yang masih guna ABC tu, kena pandai masukkan kurungan supaya jawapan K tu dapat betul. Kalau K awak salah, automatik yang belakang semua akan jadi salah. So sekarang ni dapat nilai K, so kita gantikan. So pertama kita nak nilai X. So kita gantikan nilai X dulu. So dapat nilai X. Okay, dah dapat X kat sini. Lepas tu, kita ambil persamaan yang sama. Ni, persamaan yang sama Yang ini sama. Okay, kita gantikan nilai Y tu dan dapatkan nilai Y. Sebab kat sini, Y tu berada dekat punca kuasa 3. Okay. So, last kali kena buat punca kuasa 3 tu akan jadi, punca kuasa 3 akan jadi kuasa 3. Okay. So, dapat jawapan dia 0.125. Ni last sekali. Ada nak tanya soalan kat sini? Tak ada? Tak ada? Boleh? Boleh. Hari ni saya ajar yang pertama sekali adalah
Sorry. Yang pertama saya ajar awak bina hubungan ubahan. Tukar kepada persamaan. Ganti nilai, cari nilai K, dapatkan persamaan ubahan. Yang kedua, kalau soalan kata hitung nilai, cari nilai. Maknanya cari nilai X. Itu maknanya kena kira sampai di sini. Ganti daripada persamaan ni, dah dapat persamaan, ganti, dapat jawapan bawah sekali. Okay. So hari ni, kita akan berhenti kat sini. Okay, sebelum tu, kejap saya nak tutup slide ni sekejap. Ya Allah, siapa tak nak keluar? Okay. Latihan hari ni, okay, kejap lagi saya akan share dalam grup. Ni ya, okay, ni. Okay. Dalam soalan ni yang saya akan share kejap lagi, ada 4 muka surat. Okay. Ada 2 bahagian. Dengar betul-betul. Ini adalah sambungan bahagian 1.1b. Sebelum ni awak buat sampai nombor 2. So yang ini nombor 3. So hari ni perlu hantar hari ini sebelum pukul 3. Okay. Nombor 3, nombor 4, nombor 5. 6 dan 7 hari ini. Saling soalan, jawapan. Soalan, jawapan. Okey. Muka surat yang ketiga, 1.1C. Okay, buat juga. Tapi tak perlu hantar hari ini. Hantar selewat-lewatnya hari Khamis. Maknanya esok Soal apa Sorry. Ini Rabu ya? Okey, hantar selewat-lewatnya hari Jumaat. Sebab awak ada kelangan saya ini. So saya bagi awak 1 hari masa. Extra, Jumaat tu mesti hantar. Tapi sekiranya awak boleh siap semua sekali, awak hantar terus semua sekali. Tapi yang paling penting adalah saya nak sampai soalan nombor 7 ni. Boleh Ada sebarang soalan boleh tanya saya, boleh tanya dalam grup. Kalau saya tak jawab terus, kawan-kawan yang tahu boleh tolong jawab. Okey, sekejap sebelum keluar saya share link kehadiran. Kemudian bila awak dah key in kehadiran, lepas tu baru awak boleh keluar. Kejap Okey. Link tengok dekat chat. Okey.